مفتى علينا همتك فبشر علينا من هزائن رحمتك يا رب ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Okey, hari ini untuk tajuk kawalan motor, kamu akan belajar tentang kaedah mendawai pemasangan wiring dia macam mana pada bahagian kawalan motor. Okey, jadi cikgu jemput khaslah cikgu Fitri daripada sekolah Seri Ampang untuk memberi penerangan pada kamu secara dengan lebih jelas lah. Jadi Cikgu Fitri ni lama kat sekolah kita. Dia otai berbisa. Dia sambil Cikgu Hadis dan Cikgu Muhammad. Jadi untuk kelainan sikit, kita jemput sebab ni tajuk favourite Cikgu Fitri. Dia memang sangat suka tajuk kawalan motor. Sampai Cikgu Faizah pun dulu partner tak belajar sebab dia minat sangat kan. Cikgu Faizah pun ambil kesempatan. Okey. So ada lagi yang tak masuk ni, jadi macam mana kita nak tunggu ke macam mana? Sebaiknya kita kontak, tolong kontak kawan-kawan. Ada lagi tak masuk ni? Sambil-sambil tu Cikgu Fitri boleh kita ni, Cikgu Fitri boleh start kot. Kita jemput Cikgu Fitri untuk perkenalan dululah, pengenalan. Pak Izzah rekod lah mic ni. Dah rekod? Dah rekod dah kan? Dah, okey. Dah rekod dah. Okey, kita jemput Cikgu Fitri untuk PDPR hari ni. Boleh Cikgu Fitri? Dah ready belum? Cari kontraktor. Okey, Cikgu Fitri minta sekejap. Okey, so dia ada kerja sikit je. So kita tunggu sama-sama, kita tunggu. Okey, ada apa-apa Cikgu Mat nak cakap ke Cikgu Mat? Cikgu Mat okey Cikgu Mat? Okey, Cikgu Fitri dah ready lah tu. Okey, kita jemput Cikgu Fitri untuk memberikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua salah info je. Kalau tidak rumah mana? Kerja barang kat ni pun. Oh, ya. Sama je, satu present satu. Oh, sorry yang cakap dengan Assalamualaikum mana, Faizah? Muhammad. Salam. Makin meeting nanti sipu. Kecok. Pening. Bulu gambar. Ada present kat sini, okey. Okey, so saya Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Saya Cikgu Ahmad Fitri daripada SMK Seri Ampang X Taman Melati. Sahabat baik saya Cikgu Muhammad, Cikgu Anes, Cikgu Faizah. Saya kenal dia orang tu. Dan ya? Enggak lah. Dan tu lah. Dia kelas biasa. Dia kata tingkatan 3 tu. Tak ada, tak sempat kan Fitri. Masa ni best. Nanti kata 5. Jangan kata 3 Fitri beza. Oh. Tapi dia kena Fitri. Jangan kata 3 tau. Ya. Masa ni beza. Mat, batuk ke Mat? Oh. Ya. Mana batuk? Okey.
Allah. Okey, kita teruskan dengan tajuk kita kawalan motor. Kita punya semalam cikgu Ana, minggu ni cikgu Ana dah masuk pengenalan Pengenalan komponen. okey, pengenalan komponen. So hari ni kita sikit sebanyak kita cuba untuk buat dia punya pendawaian. Sepatutnya saya buat di bengkel, tapi kalau tunjuk barang pun kan kita kena draw dulu, kita kena pagi ni kita lukis dulu, kita fahamkan dulu dia punya pendawaian dia. Okey. Nanti snapshot lah. Boleh dah? Rekod lah ni. Rekod dah? Ha. Okey, jadi yang semua sedia maklum, kawalan motor ni, tujuan kawalan motor, tujuan kita kawal motor adalah untuk nombor satu yang utamanya adalah mengawal kelajuan motor kan. Okey, satu kita kawal kelajuan motor. Okey, kemudian dari segi keselamatan. Dari satu lagi adalah kawalan jarak jauh. Okey, motor ni adalah satu unit yang Bimbingan. kalau ikut peraturan IEE, dia ada peraturan IEE, kenapa motor ni tak sama dengan kipas di rumah kita. Kalau kipas di rumah kita tak perlu pun pakai kawalan motor, hanya perlu pakai Swiss dan alat kipas saja. Tapi dia motor juga. Tapi kenapa dia tak perlu pakai sistem kawalan motor? Sistem yang dipanggil kawalan motor. Okey, sebab dia punya power rating dia. Power rating kalau mengikut peraturan IEE, bila dah mencapai satu tahap, nanti saya buka sekejap lagi, saya lupa. Sorry. Mencapai satu tahap, dia perlu satu sistem kawalan lain. Satu sistem kawalan lain yang sesuai dengan kuasa motor tersebut. Okey. Cikgu Hanif dah ceritakan pasal motor tu. Motor ni ada banyak macam jenis. Okey, macam kat rumah kita kipas ceiling kamu tu, kipas meja kamu tu, itu adalah kipas jenis power kecil, kuasa kecil. Okey. Dalam kes kita ni kawalan motor, tajuk kita ni kita menggunakan motor jenis kuasa besar. Okey. Jadi dia tak boleh lagi pakai kaedah pakai Swiss satu hala, pakai alatur, tak boleh dah, tak selamat. Okey, sebab nombor satu, kena ingat bila kuasa motor tu besar, maka arus itu tinggi, daya kilas tinggi. Apa itu daya kilas? Dia punya kekuatan dia. Okey, kalau kipas saya buat perbandingan. Kalau kipas rumah kamu dia berpusing, starting mula-mula kipas tu nak berpusing, dia berpusing perlahan baru sampai ke laju. Okey, itu kalau kat rumah, maksudnya kuasa kecil, kamu boleh pegang dengan tangan, kipas tu tak berjalan. Betul. Itu kalau kipas di rumah. Okey, tapi kalau motor yang kita nak pakai, yang kita nak belajar sekarang ni, kamu tak boleh tahan dengan tangan. Okey, tangan kamu yang berpusing nanti. So maksudnya kuasa dia kuat. Bila kuasa dia kuat, tak boleh lagi pakai sistem yang ada di rumah. Dia kena guna satu sistem yang lain. 3 perkara, kamu semua perlu ingat 3 perkara. Okey, nanti wujud dalam nota saja. 3 perkara yang menyebabkan kita perlu ada satu sistem kawalan yang lain, satu sistem khas untuk motor yang berkuasa tinggi. Okey, yang pertama, saya ulang tadi, yang pertama untuk mengawal kelajuan motor, mengawal speed motor, kelajuan motor tersebut, mengawal kelajuan, mengawal putaran dia boleh pusing ikut arah jam atau lawan jam. Kemudian kita mengawal dia dari jarak jauh. Dan satu lagi tadi adalah kuasa dia tadi lah. Okey, seterusnya kawalan motor tadi saya sebut tak menggunakan
sistem di rumah, pakai Swiss Australia, pakai Alato, dah tak pakai lah. Yang saya sebut tadi, dia dah pakai satu sistem yang lain, memang khas untuk dia saja. Cikgu Anet, kontraktor semua masuk dah kan? Dah masuk dah. Okey. Yang Cikgu Anet dah tunjuk kat kamu pada PBR lepas, penggunaan kontraktor, Swiss tekan, penggunaan satu lagi apa? ODN, overload relay. Overload relay. Okey, jadi dia dah lain. Dia asasnya 3 perkara tu lah. Dia menggunakan Swiss 2 jenis, Swiss tekan 2 jenis, normally open dan juga normally close. Kemudian dia ada contactor sesentuh. Kemudian satu lagi dia ada GBL, ganti beban lampau, overload. Okey, 3 perkara ni. Tak sama dah. Kalau rumah pakai Swiss, satu hala pakai alat tu kipas. Okey. So, kita dah tahu kenapa perlu ada kawalan motor. Jawapan dia satu tadi, kuasa yang berbeza. So, kita mengikut peraturan IEE. Okay, ingat peraturan IEE. Kawalan motor ini, dia ada peraturan dia. Kenapa kita kena motor jenis yang kuasa tinggi ni, kena buat kaedah lain kawalan dia. Satu sebab peraturan IEE minta macam tu. Okey. Sekejap banyak ni. Okay, saya akan share Okey, sekarang saya share yang ni kamu punya penilaian prestasi kamu. Mudah saja, kita ambil contoh kat sini saja. Yang ni dah masuk ke Cikgu Anet? Belum lagi kan? Belum. Okey, yang ni saya bagi contoh lista kawalan. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini, okey, yang ni biasalah MCB, yang ni lista utama. Okey, dia ada main circle, lista utama, dan ini adalah lista kawalan. Simbol, okey, ini dekat sini yang kita nampak adalah simbol. Okey, yang ni simbol lista motor. Alhamdulillah. Sebelum dan selepas, yang ini kawalan sahaja. Okey. Dua lita ini dia di isolate, dia dipisahkan sebenarnya. Kita nampak ada dua lita yang terpisah. Okey, tapi menggunakan satu kontaktor. Dalam kes ni, dalam tajuk yang ni tajuk dia adalah Direct Online Bahasa Melayu lita kawalan talian terus nombor 4 ni. Pendawaian lita kawalan talian terus. Okey, simple saja. Okey, sekarang kalau kamu tengok, dia ada dua lita yang terpisah. Satu motor, satu kawalan. Satu ini menghubungkan bekalan live neutral dengan motor. Okey, dekat sini ada sesentuh. Manakala satu lita lagi adalah lita kawalan yang mengawal sesentuh di sini. Okey, so lita yang ni, dual starter ni, direct online starter ni,
Litar ini mengawal sesentuh di sini. Okey. Ini sesentuh dia. Bekalan ini pula membekalkan elektrik membekalkan arus kepada motor di bawah. So, nampak dekat sini tak? Ada sesentuh. Sebenarnya Swiss lah. Kita mudahkan bahasa kita. Yang kamu nampak simbol macam ni, Swiss. Yang ni normally open. Okay? Normally open. Yang ni normally close. Stop ni adalah normally close. Start ni adalah normally open. Tengok simbol tu. Cikgu Anik dah ajar kan? Overload, ni simbol overload. Push button stop, normally close. Push button start, normally open. Okay, beza. Ada beza, nampak? Topi dia, kalau open, topi di atas. Kalau close, topi di bawah. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, cikgu. Ya ke tak ada? Cuba bagi soalan sikit. Ada soalan? Clear Anik, simbol dah ni kan? Simbol dah. So, dekat situ kamu dah nampak litar. Segala-gala litar tu Ulang sekali ada 2 litar. Ada 2 litar. Kalau kamu tengok dekat situ ada 2 litar. Litar yang pertama, litar utama, dan yang kedua adalah starter. Starter ni yang kawal. Kenapa perlu 2 litar? 2 litar yang terpisah. Kenapa dipisahkan 2 litar ni? Okey, saya ulang. Litar utama mengawal bekalan masuk ke motor. Mengawal yang litar main circuit tu. Okey, main circuit tu mengawal bekalan masuk ke motor. Manakala dual starter, okey, gambar sebelah ni, itu litar yang mengawal Swiss bekalan ke motor. Okey, boleh setakat ni? Sebab lepas ni kita nak lukis dah. Kita nak faham bagaimana litar ni berfungsi. Bagaimana kontaktor ni berfungsi. Kenapa? Okey, saya bagi saya nak tanya murid. Boleh saya nak tanya murid? Senyap ni. Saya cikgu. Okey. Sebab tak ada yang nak tanya saya kan. Okey, tak apa. Saya lah yang tanya. Soalan saya, kenapa sistem kontaktor tak pakai direct saja, tak perlu push button, 2 push button ni? Tak boleh ke? Maksudnya kontaktor tu on, dia terus menjalankan motor. Kenapa mesti nak kena ada push button stop, push button start? Kenapa tak sistem dia tak direct saja, tak terus saja? Maksudnya bekalan masuk kontaktor tu terus saja, daripada MCB terus masuk ke kontaktor, terus motor berjalan. Kenapa tak buat macam tu? Kan lagi mudah. Soalan susah tu. Okey, tak apa. Alright. Sekarang kita nak draw
Saya nak lukis pakai komputer. Leceh, nak padam-padam tu leceh. Sebab saya tak beli pen. Tablet ke? Tablet? Saya beli lagi tak sampai barang. Oh, okey. Pakailah kaedah ni Kalau motor ni kan dia berbelit-belit. So lukis ni lagi seronok pun saya. Masalah ni saya tak boleh rendah lah. Aku punya ni. Okay, tak apalah. Okay, saya stop sharing kat sini sekejap. Okay. Dah stop dah sharing. Apa ada lagi? Okay, dah. Nanti minta ni apa? Student pin. Camp yang Cikgu Fitri untuk dia melukis ni. Pin tu apa ni? Kan ada macam jadikan main lah. Alright. Kan nak lukis kata-kata H4 kan? Tak ada F4 je. Mudah. Mana dia? Sekejap Betul tu. Macam mana ni? Kamera tu macam tak buka ke? Kamera buka ke tak? Betul tak buka lah awak. Okey. Okay, sekarang ni aku tak boleh nak pin aku sendiri kan? Tak boleh lah. Okay. Ni kau kena adjust sikit biar dia jadi macam landscape. Kalau budak tengok dalam bentuk portrait ni ke? Okey. Gitu. Okey. Macam ni okey? Dia macam tengok terbalik tau. Macam mana tu ni? Dia macam ni. Kau kena duduk belakang kamera lah. Kau duduk belakang kamera baru kau lukis. Dia nampak macam ni. Kamera tu belakang tu. Ataupun buat kamera depan. Kamera depan. Tak boleh. Okey. Ni jadi macam ni. Tengah tulis dulu. Tengah tulis A tengok nampak kan ni. Boleh tak? Ni kalau tengok Dia jadi terbalik. terbalik. Gitu. Kalau gitu okey. Kecoh lah. Kali tegur. Mantap. Jadi deh. Alright. Okay, baik pakai dua kat sini. Okey. Yang pertama tadi daripada MCB. Okey, yang pertama tadi daripada MCB. Okey, sebelum saya nak lukis ni, elok saya stop sharing ni kejap. Saya ulang lagi sekali kejap. Mana dia ni? Okey, sekarang ni saya share lagi sekali. Okey, buka yang saya share ni kejap. Okey, mana yang pin tadi tu? Okey. Yang ni tengok kita ambil yang daripada door starter ni. Okey, perhati betul MCB, overload, push button stop, push button start, C ni. Okey, sesentuh contactor 1. Okey, perhati betul dekat sebelah sini. Okey. Alright.
Okey. Okey, daripada MCB sekarang ni yang kita nak kenal, okey, kita daripada MCB. Okey, live. Kecil sangat ni. Kecil tapi untuk kita dia besar sikit. Okey. Kecil dia macam kena zoom sikit kot. Sekejap Kan ada adjust kamera ni. Touch atas skrin lah baru dia jadi fokus kan. Touch atas skrin. Handphone biasa sudah. Tak boleh lah. Itu okey sikit. Kecil tak? Kecil lagi ke? Saya tak boleh tengok. Sudah nampak tak? Suka-suka dia adjust kamera ni. Tadi adjust okey tak? Ni dia okey juga. Dia ke pula kan hilang fokus dia tu. Tak, tu okey. Okey. Bila lari tangan ni dia kabur kan? Okey, gambar. Bagian tengok kat handset bagian clear je. Okey, kan? Dia masuk live. Okey, ini punca bekalan live. Okey, yang live. Kemudian yang pertama sekali dia akan masuk MCB. Untuk kawalan MCB dia 6 ampere sahaja. Okey, 6 ampere MCB. Okey, simbol MCB. Yang pertama sekali. Kemudian masuk ke mana? Masuk ke overload. Overload. Kemudian push button stop. Push button start. Dan baru masuk ke kontaktor motor. Okey. Tak save. Kecil. Ini ya. Anet. Macam ni nak bagi dia nampak tu ni Kamera tu Fi, ni macam Zoom Zoom okey. Cuba kau ni zoom ni. jadi apa? Oi mai. Bukan dia, aku nak dia landscape macam ni apa ni? Landscape. Edit tak boleh Kena ajar macam mana? Rotation mid dulu kot. Kena ajar ni. Tak, sekarang ni paparan mic kau ni dalam bentuk portrait tau. Kau buka setting kat phone tu yang apa swipe dia punya menu tu. Tukar rotation tu. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Kalau biasa menu kalau telefon ni biasa ada je yang dia tulis portrait sikit. Oh, okey. Ni nak tengah lah. Aku tahu je lah apa. Auto rotate ni. Auto rotate. Baru nampak ni. Lepas tu try zoom kat atas kau. Okey. Lepas tu kan boleh lari pula pusing ke sana Lari ni. Jadi sekarang ni kau punya wallpaper kau tu kau kena buat landscape. Ni portrait balik lah. Kau kena fix. Dan landscape tadi kau tekan balik button tu biar dia lock untuk portrait je. Okey. Lock drone Dia auto Dia auto. Dia tak boleh lock untuk landscape
Boleh. Okay, ni dia jadi landscape dah ni. Oh, buang masa aku ni main salah. Okay, boleh lah kot. Okay, kat ni okay. Lagi tegak pula. Jangan aku ikut kertas ni. Mak tak ada kat sini, patut mak tolong. Mentah-mentah lapar. Okay, tu boleh. Kalau dia nanti dia jadi hilang ni autofocus dia. Okay. Dia autofocus tu macam mana aku nak ejah tak kerti je. Alright. Okay. 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 Oh, berjaya. Kena letak tangan kat sini je baru dia tak autofocus Nak harun tu lah autofocus ni. Okay, ngam. Dia jam. Alright. Okay, saya ulang balik. Alright. Bermula daripada live. Okay, live. Oh, no autofocus. Okay, kemudian kita masuk MCB. Macam ni, Net? Fokus ni, Net? Nanti dia fokus balik ni. Okay, tak berjalan terus. Masuk overload. Nanti dia akan fokus. Okay, overload. Kemudian masuk ke push button, stop. Push button, start. Dan last sekali contactor. Dan juga dia ada neutral. Kemudian kat sini dia ada normally open. Okey, sekarang daripada gambar ni, yang ni kita tahu kita labelkan dahulu ni MCB 6 ampere di kawalan. Okey, kemudian dia ada satu overload di bawah. Dia tu finger echo dia. Overload ni Boleh. pun pergi neutral. Okey, neutral. So ini lampu trip. Lampu trip ni kalau berlaku trip, kalau kerosakan motor rosak dia akan trip. Yang ini dia sekarang ni position dia dekat sini. Ingat nombor tak? Lupa dia nombor ni. Okey. Sekarang ni 51 ada nota tak Faizal? 91 bukan 91 9 berapa situ? Sini kat sini kita apa? Okey, sekarang kita nak labelkan yang ni adalah di sini adalah berganti beban lampau ataupun overload. Okey, anda tulis OL ke JBL? OL. Okey, OL. Saya synchronize dengan nanti pening nanti. Okey, OL yang ni push button stop. Okey, push button stop, push button start. Okey. Stop. Topi dekat bawah. Yang ni switch tekan tutup ataupun push button stop. Okey, topi dekat bawah. Satu lagi push button start. Topi dekat atas. Okey, ada dua. Push button stop, push button start. Apa beza dua ni?
Beza dia adalah push button stop, nama je push button stop. Tapi dia sentiasa membekalkan voltan. Voltan tidak terputus. Kalau sini masuk 240, dia terus 240 dalam keadaan normally, dalam keadaan biasa. Kamu tak tekan, tak ada buat apa-apa, dalam keadaan normal, bekalan masuk, tidak diputuskan. Okey, secara normal, dalam keadaan normal, kamu tak tekan pun switch tersebut. Dalam keadaan normal. Itu sebab normally, kita panggil normally close. Nama dia normally close. Kalau kamu sini 240 volt masuk, dia akan keluar 240 volt. Okey, normally close. Manakala normally open ataupun push button start ni, jadi normally, nama dia pun normally close. Yang ni normally, betul je normally tu Nep. Betul. Okey, normally open. Cantik. Aku punya tu dah nak habis bateri. Okey, yang ni normally close, normally open. Normally open, dia dalam keadaan biasa dia tak ada bagi bekalan. Kalau dekat sini ada 240 volt, dia takkan keluar dekat sini. Sebab dalam keadaan biasa kita tak ada tekan, tak ada buat apa-apa, dia memang dah putuskan bekalan. Apa? Okey, ada satu kes, so beza dia push button stop kita guna normally close, yang mana Tak lagi. dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, kita tak tekan, tak ada buat apa, dia tidak memutuskan bekalan. Satu lagi, push button start kita guna normally open, yang mana dalam keadaan biasa, tak ada tekan, tak ada buat apa-apa, dia dah sedia putuskan bekalan. Boleh tak setakat ni? Boleh. Boleh cikgu. Yang ni penting Yang ni kena faham betul-betul. Dua ni, contactor ni. Normally close, normally open. Kalau dalam kawalan motor ni, kamu nak mahir kawalan motor, perkataan normally close, perkataan normally open. Yang ni kena hafal. Yang ni baru dia punya switch, push button. Baru push button dia. Sebab contactor, dia adalah push button yang banyak, tapi dikawal secara magnetik. Dia adalah benda yang sama dengan yang kamu tengok dekat sini, contactor. Cuma yang ini dalam bentuk push button. Okey, saya nak terangkan yang ni dulu. Dalam bentuk push button. Boleh saya tanya seorang pelajar? Okey, saya bagi 2 minit. 2 minit saya bagi 2 minit. Nanti kalau saya tanya, ulang balik. Okey? Kendalian normally close. Okey? Apakah kendalian push button, switch tekan normally close? Bagaimana dia berkendali? Soalan 2. Bagaimanakah normally open berkendali? Bagaimanakah switch normally open berkendali? Okey? 2 minit. Mana? Dekat mana? Dekat mana? Okey. Seorang pelajar boleh terangkan dekat saya normally close tu apa? Ada pelajar yang nak jawab?
Apakah kendalian push button stop? Siapa boleh jawab? Man. Ada yang boleh jawab? Luman. Luqman. Kendalian push button stop. Ikut Nabil. Ha? Ya Luqman. Siapa dia kat awal? Tak, cikgu tanya siapa dia say kat awal tadi. Oh, ke bawah. Okey. Bagaimana push button stop berkendali? Apakah kendalian push button stop? Bagaimana dia berkendali? Danish. Kita bagi clear yang ni dulu baru kita boleh masuk kontaktor. Malek. Danish. Ya. Akhir Danish saya jawab. Push button stop tu dia macam kalau tekan dia punya button tu, dia punya tu akan buka. Harus tekan lalu. Okey. Okey, betul Maksudnya normally close dia tidak memutuskan bekalan dalam keadaan biasa. Kita tak ada tekan, tak ada buat apa-apa. Dia tidak memutuskan bekalan. Tapi bila kita tekan, dia putuskan bekalan tak? Siapa tadi? Danish. Danish Okey Danish. Saya tekan Danish. Sekarang ni button stop ni saya tekan. Okey, bila saya tekan, dia putuskan bekalan. Awak jawab tadi dia putuskan bekalan. Kalau saya lepas switch tersebut, Harus akan berjalan. harus akan berjalan. Harus berjalan. Okey, dia macam ni Push button. Okey, push button cara dia berkendali. Okay, ingat dia berkendali hanya masa kita tekan sahaja. Okey, hanya ketika kita tekan sahaja baru dia berkendali. Maksudnya berlawanan daripada sifat asal dia. Okey, sifat dia sebelum kita tekan normally close. Okey, maksudnya dia tidak memutuskan bekalan. Okey, normally close, tidak memutuskan bekalan. Itu sifat asal dia. Tapi bila kita tekan, dia akan memutuskan bekalan. Dia akan berlawan dengan sifat asal dia. Okey, hanya ketika kita tekan saja. Bila kita lepas tangan kita, dia akan balik kepada sifat asal. Boleh? Boleh takat ni? Boleh. Boleh. Sama juga dengan normally open. Sifat asalnya, sifat asal switch tersebut normally open. Dia dah putuskan bekalan dah. Itu sifat asal dia. Okey? Bila kita tekan, dia akan melawan. Dia akan bagi bekalan. Betul tak? Okey? Sifat asal dia open. Bila kita tekan, dia akan close. Dia akan tutup topi ni dan arus pun masuk. Okey? Dia cantumkan bekalan. Okey? Bila kita lepas balik tangan kita, dia akan terbuka balik. Itu adalah push button. Okey, push button. Okey. Selesai push button Boleh? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Ingat saya nak masuk ke sini dah. Ingat. Push button
hanya berkendali semasa kita tekan sahaja. Bila kita lepas, dia balik kepada sifat asal. Faham? Okey, ingat tu Okey. Selesai satu. Push button selesai Okey. Sekarang baru kita masuk overload. Overload, sifat asal dia, ni sifat asal dia. Okey, sifat asal dia normally close. Okey, something happen pada Lita, dia akan automatic pergi. Dia dekat sini dia NC. Kat sini dia normally open. Okey. Berpasangan kita, dia masuk NC dahulu. Okey, so bekalan masuk, diputuskan kat sini, tak ada putus. Masuk kat sini, yang ni normally close push button. Yang ni stop push button, stop. Atas push button tu ada tulis stop. Manakala yang ini start. Mula. Dan yang ini, ni tak ada, yang ni just dia punya pemegang saja. Normally open. Okey, normally open. Yang ni normally open. Yang ini adalah truss coil. Dekat sini coil C1 ni. Yang ini adalah contactor coil. Okey, tak apa, kejap lagi kita akan pergi ke situ. Okey. Kita tengok. Kita nak mendawai. Overload. Masuk ke overload. Bekalan tidak diputuskan. Jangan tengok trip lagi Yang trip ni jangan tengok lagi. Tengok yang atas saja Itu yang ni jangan tengok lagi. Saya tutup. Okey. Bahagian sini jangan tengok lagi. Okey, ni jangan tengok lagi. Tengok yang atas. Bekalan masuk. Putus tak masuk. Pergi stop. Putus tak? Sebab dia normally close. Dalam keadaan normal, dia dah memang normally close. Tidak diputuskan bekalan. Tapi bila sampai ke start, bekalan putus. Nampak? Bekalan putus. Dekat sini pun normally open. Tak nampak. Yang ini pun simbol kepada normally open. NO. Ini ada perkataan NO. Normally open. Okey, nampak? Sini terbuka. Lita dah terbuka. Sini pun lita dah terbuka. Bekalan tak dapat nak masuk ke coil. Okey, bekalan sekarang tak dapat nak masuk ke coil. Lita dah putus dekat sini, dah putus. Nampak? Kita ulang. MCB masuk overload. Tak putus lagi bekalan. Masuk ke push button stop. Bekalan tak putus lagi. Kemudian masuk ke start. Putus. Sebab dia normally open. Bawah ini normally open. Coil. Okey. Mesti awak bertanya, cikgu ni apa? Apa yang NO ni? Apa yang C ni? Betul tak? Awak bertanya tak ni? Tak tanya tak? Tak tanya ni. Yang apa, C apa? Okey, apa? Stop, start saya dah bagi tahu. Okey, stop dengan start saya dah bagi tahu. Bagaimana dalam keadaan biasa. So, mana datang NO ni yang macam Swiss ni. Okey, simbol macam ni. Pakai kertas senang nak conteng pengendalian dia bergerak kan. Okey. Sekarang ni simbol ni dengan contactor. Truss. Apa kaitan ni? Yang ni dengan yang ni. Yang ni pun kalau ikut dalam bahasa dia, yang ni pun C1 juga dia. Yang ni C1. Coil 1. Ataupun contactor 1. Dekat sini pun C1. Dia tulis biasa macam ni. C1. Tapi yang ni membawa kepada maksud dia apa? Yang ni C1 ni maksud dia apa? Itu yang kita nak tahu sekarang. Okey. Ini nampaknya duduk dekat atas, normally open. Yang ni coil. Okey, ini adalah simbol pada coil. Kalau kita petak pun boleh juga. Okey.
Sekarang ni baru kita pergi ke push button. Tadi kita dah tengok push button pula. Tadi kita dah tengok push button. Normally close dengan normally open. Okay. Sekarang kita nak tengok contactor. Fit. Ya. Kau nak nombor JBL tu ke? Nombor JBL tu. Yang sebelah kiri tu 95 short dengan 97. Okey, ni 95. 95 short dengan 97. 97 yang ni. Kanan tu 96. Ni. Yang pergi lampu terik 98. Okey, sebab nak bagi sama. C1 tu untuk sesuatu tambahan tu 43 44. 43 44. Yang ni AB Yang tu A1. A1 A2 kan? A1 A2. Okay, so nanti pakai nombor yang sama Nombor samalah ikut yang apa yang ada kat bengkel. Okey ngam. Alright. Simple. Okey. Kita dah masuk JBL, kita dah masuk push button. Okey. Start. Okey. Kita dah masuk push button stop. Kita dah tahu dah bagaimana push button bekerja. Sekarang ni kita nak tahu apa benda ni C1 ni dengan C1 ni. Apa benda ni? Bagaimana dia bekerja? Okey. Ni. Yang ni C1 ni yang awak nampak bulat ni, coil ni, truss ni dengan C1 yang dekat sini dipanggil sesentuh tambahan ni, ini satu badan. Okey. Yang ni dengan ini dalam satu badan. Push button start asing, push button stop asing. Tapi C ni dengan C yang ni satu badan. Dia ada satu komponen. Dia ada satu komponen. Okey, jom kita pergi ke contactor. Okey, sekarang ni contactor. Okey, kita dah tahu contactor ni adalah satu komponen yang menggunakan magnetik untuk menggerakkan dia. Okey, yang kita tahu dekat contactor, okey, tengok dekat contactor lukisan dia yang ni coil. Okey, yang ni coil. Kemudian dia ada, okey, tadi kat sini. Saya share dulu kat sini. Okey, tengok ni, saya share. Ni coil. Nampak yang ni Okey, ni coil ni yang kalau nombor petak ni sama dekat sini. Okey, ni coil ni dengan coil ni benda yang sama. Okey. Ni coil yang ni dengan coil yang ni adalah benda yang sama. Okey. Okey. Sekarang dia ada dekat atas ni coil ni satu badan, dia ada satu normally open, dua normally open, tiga normally open. Okey. 3 normally open. Ni contactor Dia sebenarnya adalah Swiss ni. Kalau kamu tengok, dia Swiss sebenarnya. Kalau ikutkan simbol dia yang ni. Okey, nampak? Ni ada simbol kepada normally. Swiss normally open. Simbol Swiss normally open. Cuma kamu kena tengok macam ni. Okey. So ni ada satu Swiss normally open. Okey. Ni. Yang ni Kita pergi kat sini Dua Swiss normally open. Tiga Swiss normally open. Okey, nampak? Ada tiga. Ni, sebenarnya yang ni saya tak nak keliru. Sebenarnya dia adalah
simbol pada normally open. So ada 3. 1, 2, 3. Okey. Yang ini coil. Coil ini memegang sesentuh tambahan utama. Okey. 3 yang ini sesentuh 1, 2, 3 adalah sesentuh tambahan utama. Okey. Sesentuh tambahan. Yang ni sesentuh utama. Yang ni baru sesentuh tambahan. Sorry net balik. Okey. Yang ni adalah utama. Kemudian dia ada satu sesentuh tambahan. Normally open. Dan satu sesentuh tambahan. Normally close. Okay. So benda ini terasing. Okay. Yang ini kita panggil sebagai main. Utama, yang ni auxiliary. Tambahan. Nampak tak dia dalam satu rumah? Sebenarnya dia dalam satu rumah, satu komponen kontaktor. Cikgu ni dah tunjukkan gambar kontaktor tu kan? Inilah dia kontaktor dalam bentuk lukisan. Dalam bentuk lukisan, inilah dia kontaktor. Okay. Sebenarnya dia ada apa? Tengok ni. Dia ada normally open. Dan dia ada sesentuh normally close. Okay. Jangan pening. Kamu jangan pening tengok benda ni. Normally open. 3 ni. 1, 2, 3 normally open. Normally close. Ada satu dekat sini saja. Yang ni auxiliary ada satu normally open. Okey. Jangan pening-pening. Tak susah pun. Okey. Saya tunjuk gambar. Normally open ada berapa? Ada 3 yang utama, 1 yang tambahan. Ni simbol dia. Tengok ni. Yang ini normally close. Ada satu saja normally close. Okey. Nampak? Tersentuh dia di bawah. Okey. NO normally open, normally close. Okey, nampak? Ini dalam bentuk lukisan. Anik clear gambar ni? Clear. Okey. So jangan keliru lah. Jangan pening-pening. Tengok betul-betul gambar ni. Bagi jelas sebab saya tahu kalau kamu tengok dalam lukisan memang dia tak bagi tahu. Sebab kamu buka nanti dalam nota memang dia buat macam ni je nanti. Kamu hanya akan nampak macam ni je nanti dalam nota. Sekarang ni saya nak pecahkan. Push button kita selesai. Sekarang kita masuk kontaktor. Saya ulang. C1 yang petak ini sama dengan C kat sini. Ini kita panggil sebagai coil. Yang ni. Coil sini. Ini adalah benda yang sama. Nampak tak sekarang ni? Dekat sini utama dia bagi 2. Sebenarnya ada 3. Sebab yang ni bukan motor 3 fasa. Ni motor 1 fasa. Jadi dia pakai 2 saja. Tersentuh utama. Nampak Okey. Yang tersentuh tambahan. Sekarang dah boleh bezakan tak? Yang mana tambahan, yang mana utama? Boleh beza tak? Okey, sekarang tengok betul kalau sesentuh tambahan, dia duduk dekat litar kawalan. Nampak? Ni sesentuh tambahan auxiliary ni. Lebih bahasa Melayu juga lah. Pertama. Tambahan. Okey, ingat Yang ini sesentuh tambahan.
Okey, ini adalah sesentuh tambahan. Yang ini adalah sesentuh utama. Sesentuh utama duduk kat litar utama. Sesentuh tambahan duduk kat litar kawalan. Okey? Ni. Dekat litar starter ni, duduknya sesentuh tambahan. Okey. Tengok balik saya punya tu. Sekarang dah nampak kan? Dah boleh nampak tak? Boleh. Okey, yang ni coil. Yang ni coil. Yang ni utama. Yang ni tambahan. Ini yang saya cakap tadi. Yang ada dekat litar starter. Yang ni lah dia, normally open. Okey. So, baru masuk yang ni. Okey, muat tu dia. Ngam-ngam je kan. Nampak? Okey, yang ni saya mudahkan kamu sikit petak lah. Jika kamu pening. Okey, bintang kau. Okey. C1 satu dekat dalam. Ni pun C1. Sekarang dah boleh nampak? Nampak tak? Nampak Ego. Okey. Sekarang C1 coil benda yang sama. Betul? Nampak? Ni adalah benda yang sama. Sekarang ni yang ini litar utama. Ni. Dekat sini ada yang utama. Dekat sini pun ada yang tambahan sebab dia satu badan. Macam saya cakap tadi. Sebenarnya ni satu rumah ni. Okey. Semua kelima-lima Swiss ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 normally open, 1 close ni dikawal oleh satu coil. Nampak? Okey, dikawal oleh satu coil. Yang dekat sini ni yang kamu nampak ni, ni yang C1 yang ni, yang mana? Dia adalah tambahan. Yang ini adalah tambahan. Yang ni adalah kontaktor tambahan. Ingat, kalau litar tersebut duduk dekat Swiss, kalau litar tersebut ni, litar tersebut sentuh tersebut duduk dekat Swiss ni, duduk dekat Swiss, ini adalah tambahan. Ingat tu saja. Kalau atas Swiss, bawah itu adalah sesentuh tambahan. Yang utama ni nanti dulu. Yang utama ni kita nak sambung dengan motor. Okey, sekarang yang kita belajar yang sebelah sini saja dulu. Okey, saya bagi kamu lukis ke? Okey, tengok. Right. Kena nampak Yang ni tambahan, ni tambahan. Jadi jangan tengok lagi. Okey? Settle. Dah tahu dah mana datang ni? Kita dah tahu mana yang datang, kita dah tahu mana yang datang. Okey? Dia adalah kontaktor. Okey? Saya teruskan. Okey. Kontaktor ni, yang ni dalam keadaan apa sekarang ni? Normal. Dalam keadaan normal, tak ada bekalan. Macam ni lah rupa dia. Dalam keadaan normal, tak ada bekalan. Kontaktor ni tak dimasukkan dengan bekalan. Kontaktor ni senang saja. Kontaktor ni, masukkan live, masukkan neutral. Itu saja. Sangat mudah kontaktor ni. Ni. Coil ni senang. Masuk live, masuk neutral. Macam tu je. Dia akan mengubah semua kedudukan Swiss ni. Ni kontaktor. Dalam keadaan tak ada bekalan. Sekarang ni tak ada bekalan. Inilah keadaan kontaktor. Dalam keadaan tak ada bekalan. Normally open, normally open, normally open, normally open, normally close. Tak ada bekalan. Okey? Lepas tu, saya masukkan bekalan. Sekarang ni bekalan masuk. Okey? Okey. Sekarang ni saya masukkan bekalan dekat coil.
Apa berlaku pada main? Apa berlaku pada auxiliary? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Tadi tak ada bekalan. Saya ulang. Ini dalam keadaan tak ada bekalan. Tak ada bekalan, inilah keadaannya. Okey, dalam keadaan tak ada bekalan, inilah. Okey. Normally open, normally open, normally open, normally open, normally close. Tak ada bekalan. Sekarang ni saya masukkan bekalan 240. Apa berlaku pada sesentuh main? Apa berlaku pada sesentuh tambahan? Apa berlaku? Jadi normally close. Ha? Ya, betul. Semua yang kamu nampak ni, yang kamu nampak tak ada satu batang panjang ni, dia pegang sesentuh ni, dia pegang sesentuh ni, sesentuh ni, sesentuh ni, sesentuh ni. Nampak tak? Itu adalah simbol menyatakan bahawa apabila coil diberikan bekalan 240 volt, apabila coil diberikan bekalan, semua kedudukan sesentuh ini akan berubah. Dia akan tarik. Apa berlaku? Dia akan menarik. Dalam keadaan berkendali, dia akan menarik. So, coil akan menarik. Semua akan pergi ke sini, ke arah sini. Ni, dia akan tarik yang semua ni. Tengok anak panah ni. Nampak tak? Anak panah ni, bila coil ni berkendali saja, coil ni akan tarik semua switch ni. Dia akan jadi normally close, normally close, normally close, normally close, normally open. Dia akan terbalikkan. Boleh faham? Boleh. Kemudian kalau kita putuskan bekalan, dia akan balik semula ke azali dia, ke kedudukan asal dia. Boleh? Boleh. Pergerakan itu, semua pergerakan tersebut serentak. Yang ini, garisan ini membawa maksud serentak. Faham? Okey, saya ulang. Garisan ini membawa maksud serentak. Ini sebenarnya adalah teras dia. Teras yang menarik. So, yang ni membawa maksud serentak. Yang ni sekarang dalam keadaan tak ada bekalan, dia serentak. Semua dalam keadaan normally open, normally open, normally open, normally open, normally close. Bila kita bagi saja bekalan, semua ni terbalik. Semua kelima-lima ni akan berubah. Yang mana normally open akan jadi normally close. Yang normally close akan jadi normally open. Kalau coil ini diberikan bekalan. Itu kita akan buat amali insya-Allah pada masa akan datang. Ini sebab kita nak lukis. Kita kena faham lukisan dulu Boleh setakat tu? Boleh. Senang je. Tak susah pun, senang. Okey, sekarang kita gabungkan dia. Okey. Sekarang ni kita dah tahu dah. Coil ni tak ada bekalan. Tadi sampai mana? Tadi sampai sini kan? Supply masuk, betul? Tak putus lagi sampai sini. 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 Tak putus lagi supply masuk sampai sini. Tak putus lagi. Tapi sampai sini dia dah putus. Start ni normally close, normally open. Tersentuh tambahan ni pun normally open. Ni nampak ni normally open. Ni tersentuh tambahan ni adalah yang ini. Ni sama. Si satu ni dengan si satu ni. Ni sama. Yang ni dalam kontaktor duduk dia macam ni. Dalam wiring duduk dia macam ni. Sama je. Cuma bila dah kita dah buat pendawaian, dia rupa dia macam ni. Ini rupa bila kita dah buat pendawaian. Tapi sebenarnya dia duduk dalam satu badan sebenarnya. Dalam sketul kontaktor tu, macam ni rupa dia. Okey, sekarang nampak ni sesentuh tambahan. Ni ni. Sesentuh tambahan yang ni duduk kat sini. Benda yang sama. Okey, sekarang 240 masuk terputus dekat sini. Supply tak boleh masuk. Okey? Untuk membolehkan supply masuk, kita kena tekan start. Betul tak? Sampai 11.30 kan? Betul tak? Betul. Okey, kalau saya tekan start, Sampai apa? saya tekan start.
Okey, bekalan masuk. Coil pun charging, betul tak? Coil pun energize lah. Coil tu energize. Dia berkendali, dia energize. Maksud energize tu dia menghasilkan magnetic pull. Magnetic pull tersebut mengakibatkan tarikan magnet tersebut mengakibatkan semua switch dekat sini berubah kedudukan. Betul atau tidak? Betul Maksudnya kalau dalam keadaan tak ada bekalan, macam saya cakap tadi. Okey, sekarang yang ini keadaan kita sekarang. Tak ada bekalan sekarang Ini dalam keadaan tak ada bekalan. Okey, sekarang tak ada supply. Sampai sini tak ada supply. Okey, kemudian kita masukkan bekalan 240 volt. Okey, 240 dekat sini. Bila dah masuk, maksudnya kita start ni, kamu tekan button start, bekalan masuk 240 dekat C1 ke? Ni. Kamu start, 240 masuk. Start dia voltan, daripada depan, voltan masuk. Start ni kamu tekan, selagi kamu tak lepas, selagi tu voltan akan masuk. Tekan, masuk ke coil. Apa berlaku kat coil? Coil ni energize. Bila coil ni energize, dia akan apa tadi? Dia akan menarik semua sesentuh-sesentuh ini berubah daripada kedudukan asalnya. Normally open akan jadi apa? Normally close. Normally close akan jadi normally open, betul tak? Betul. So apa berlaku dekat C1 ni? Apa berlaku dekat C1 sesentuh ni? Kalau C1 yang ni, coil, kita bagi 240 volt, dia energize. Tersentuh tambahan ni, apa berlaku kat dia? Normally close. Dia akan jadi normally close. Dekat sini dia akan jadi normally close. Soalan saya bagi 2 minit juga. Kenapa perlu dia duduk dekat sini? Ni. Bila kita tekan start, dia dah open. Dia dah tekan start, dia on. Dah lah cikgu. Kenapa nak ada dia pula C1 ni? Sentuh tambahan ni. Ni kenapa ni nak kena ada ni? Ni benda yang sama Ni benda yang sama. Kenapa nak kena ada dia? Kenapa kalau start saja tak boleh ke? Saya bagi 2 minit untuk fikirkan. Okey. Sebelum tu saya ulang sikit lagi. Push button dalam keadaan normal, kita tak tekan, dia close. Jadi dalam kes normally close. Hanya akan open bila kita tekan sahaja. Bila kita lepas jari, dia akan balik close. Sama juga normally open. Kalau dalam keadaan kita tak tekan, dia open, sentiasa terbuka. Sentiasa putuskan bekalan. Hanya bila kita tekan sahaja, baru dia bagi bekalan. Kalau kita lepas balik jari kita, dia akan terbuka balik. Okey? Ingat yang ni. Sama juga dengan contactor. Contactor ni, dia adalah ibu kepada 5 switch. Contactor, sesentuh ni, sesentuh pula. Coil ni, dia adalah ibu kepada 5 switch. Dalam keadaan tak ada bekalan, dia ada 4 normally open, 1 normally close. Dalam keadaan tak ada bekalan, dia ada 4 normally open, 1 normally close. 3 daripadanya yang utama, 1 adalah 2 adalah tambahan. Tapi bila kita bagi bekalan, dia mengubah daripada dia akan ubah apa nama ni? Normally open kepada normally close kepada normally open. Dia akan terbalikkan semua sekali. Boleh setakat ni? Okey. Sekarang ni soalan saya. Kenapa sesentuh tambahan ada dekat sini? Kenapa diperlukan sesentuh tambahan dekat sini? 2 minit ke 3 minit? 3 minit lah. Apa orang tak?
Semua ada. 17 orang ramai ni. Cik fikir. Kita 3 orang. Ha? Kita 3. Budak-budak 14 budak. Oh ya. Hmm. Oh. Kenapa bang? C1 diperlukan dekat sini. Kenapa ada sesentuh tambahan? Kenapa sesentuh tambahan ni kena ada dekat sini? Cik fikir. Kalian masuk, tak putus sampai sini. Kamu tekan start. On lah, kau satu kan? Betul tak? Bila kita tekan start, mestilah C1 on. Tapi kenapa nak kena ada sesentuh tambahan kat sini untuk apa ni? Kenapa dia ada kat sini? Kenapa kau on camera? Ada yang boleh jawab? Siapa boleh jawab, nanti Cikgu Faizal bagi RM1. Jawab cepat. Nanti Cikgu Faizal up lagi. Cikgu mak bagi ujian nanti. Bagi. Mak, ada ni mak? Banyak lah ni. Ya. Durian tengah banyak lah ni kan. Oh. Tapi aku beli durian murah tu lah dengan Abel Zahar. Dekat Ampang pun banyak durian murah kan? Tapi tak banyak lah sekarang ni. Ada yang dia jual pakai bako. Ada dekat danau. Danau tu Kampang. Tak, itu dalam apa? Okey, cepat. Siapa boleh jawab kenapa C1 ada kat sini? Kenapa diperlukan sesentuh tambahan di sini? Okey, tak apa. Saya bagi kamu bincang dengan cikgu kamu. Saya nak lihat tadi ya. 2 minit. Kalau saya boleh letak, saya letak ni. InsyaAllah kalau kamu ingat macam mana push button berkendali, bagaimana push button ni berkendali, bagaimana kontaktor ni berkendali, kamu mesti boleh jawab soalan kenapa sesentuh tambahan ini diperlukan di sini. Okey. Saya lupa satu benda lah. Apa saya lupa? Saya lupa lampu. Lampu pandu. Tu dia. Sorry saya lupa Yang ni lampu pilot lamp. Lampu pandu. Okey, pilot lamp ni kalau C1 diberi bekalan, pilot lamp ni akan menyala. Okey? Sekarang ni saya nak menyalakan pilot lamp ni. Okey, saya nak menyalakan pilot ni. Saya nak menyalakan lampu ni. Okey? Saya nak menyalakan lampu ni. Soalan saya, kenapa perlukan C1 ni? Kenapa perlukan tambahan ni? Yang ni. Kenapa ini diperlukan duduk dekat sini? Kenapa? Sesentuh tambahan ni diperlukan. Tak boleh ke pilot lamp ni dinyalakan tanpa sesentuh tambahan? Kalau kamu tekan start, menyala tak lampu? Menyala kan? Kamu tekan start, menyala tak lampu? Menyala.
Nyala kan? Nah tu kenapa? Kenapa perlu pula sesentuh tambahan ni? Kenapa perlu sesentuh tambahan ni? Kalau kita tekan start, lampu menyala, kenapa dia ada sesentuh tambahan pula kat sini? Ingat balik. Saya dah ulang tadi. Ingat kendalian bagaimana sesentuh. Apa switch tekan ini berfungsi? Bagaimana switch tekan ini berkendali? Bagaimana kontaktor berkendali? Kamu gabungkan, kamu akan dapat jawapan. Kenapa sesentuh ini diperlukan? Okey. Ada yang nak cuba? Ada tak yang nak cuba? Nak cuba ke? Okey, Muhammad Danish ke? Okey, cuba jawab. Bila push button start tu kan tekan, nanti tambahan tu akan apa ni? Jadi normally close. Okey, Bila lepas push button start tu arus boleh lalu lagi. Okey, arus boleh lalu lagi. Lampu menyala. Good. Okey, jawapan tepat. Bagus Danish eh? Awak nampak gambaran dia? Tahniah Danish. Ya okey, itu jawapan paling tepat sekali. Cik Faizah kena bagi Bagi nombor akaun Danish. Faizah, Ray ni, ini kiss Ray budak boleh jawab ni. Ya betul. Okey, tahniah. Okey. Denny dah menjawab soalan. Good. Sebab apa kita perlukan sesentuh tambahan dekat sini ialah kalau kita pakai start saja, kita tak ada sesentuh tambahan dekat sini. Bekalan masuk, memang lampu pilot lamp menyala. Bekalan masuk coil, betul. Coil energize, betul. Tapi kalau kita lepas balik push button start ni, apa berlaku? Lampu akan padam balik, betul tak? Kalau coil ni tak ada, saya ulang, kalau sesentuh tambahan ni tak ada, kalau kita cuma ada yang ini saja. Okey, sekarang saya padam. Senang cerita saya padam. Tak bagi jelas. Okey. Dalam keadaan macam ni, tersentuh tambahan tak ada. Sekarang wiring kita macam ni je. Okey, bekalan masuk sampai sini, kita tekan start. Bila kita tekan start, lampu menyala, coil pun energize. Betul? Betul. Tapi apa berlaku, macam saya cakap tadi, ingat balik kendalian push button. Push button, kalau kita tekan, memang daripada open akan close. Tapi bila kita lepas, dia akan balik kepada asalnya. Betul? Jadi kamu case kat sini. Bila kita tekan start, dia close sekejap. Masa kita tekan saja dia close. Lampu akan menyala, bekalan akan masuk, lampu akan menyala, coil, protector akan energize. 5 sesentuh ini akan berubah position dia. 5 sesentuh ini yang normally open akan jadi normally close akan jadi normally open. Sebab apa? Sebab bila saya tekan start, coil diberikan bekalan, lampu pun menyala. Bila saya tekan start. Betul? Tapi bila saya lepas saja start, saya lepas balik jari saya lepas jari, dia akan putuskan balik semua. Betul tak? Dia akan balik kepada kedudukan asal. Dia akan putuskan balik semua. Jadi lampu ni pun tak menyala. Semua sesentuh-sesentuh dekat protector ni akan balik kepada kedudukan asal dia. 4 normally open, 1 normally close. Jadi macam mana saya nak kekalkan supaya lampu pilot lamp ini sentiasa menyala dan semua sesentuh di sini berubah daripada normally close jadi normally open jadi normally close dan normally close jadi normally open. Itulah tujuan dia. Kita meletakkan
satu pemegang dekat sini. Ada bahasa dia, saya lupa. Okey, yang ini sentuh tambahan, auxiliary yang ni Ini auxiliary. Ini auxiliary yang di open lah, auxiliary A, U, X. Kamu tengok kat sini. Ni dia, normally open. Okey. So bila saya tekan start, bila saya dah letak auxiliary ni kat sini, daripada badan dia juga. Nampak tak ni? Protector ni. Okay. Daripada badan yang sama juga sebenarnya. Ni auxiliary yang ni normally open ni. Okay, normally open auxiliary. Normally open auxiliary. Okay. Nampak bukan dia. Jadi bila saya tekan saja start, contactor ini, lampu akan menyala, contactor akan energize. Bila contactor energize, okay, semua sesentuh ini, 5 sesentuh ini akan berubah. Normally open akan jadi normally close akan jadi normally open. So auxiliary ini daripada keadaan normally open dia akan jadi normally close. Betul? So bila dia dah jadi normally close, dia katalah saya bagi bekalan, dia dah jadi normally close sekarang. Bila dia dah jadi normally close, push start button ni perlu lagi tak? Perlu lagi tak start button ni? Tak perlu. Tak perlu lagi dah. Dia akan terus menyala saja. Nampak tak? Dia akan terus saja menyala. Sebab apa? Contactor ni selagi dia mendapat bekalan, lagi itulah auxiliary ni akan normally close. Lagi itulah auxiliary ni akan normally close, lagi itulah pilot lamp ni akan menyala. Jadi start ini dah tak diperlukan. Kita lepaskan tangan sekalipun, dia tetap akan mengalirkan bukan masuk ke dua komponen. Nampak? So start ini hanya starting saja. Start ini hanya diperlukan untuk start bagi coil ini energize saja. Bila coil ini energize, dia akan hidup dengan sendirinya. Dah tak perlu dah start, push button start. Sebab apa? Auxiliary dah pegang. Nampak? Auxiliary dah pegang. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Alhamdulillah. Saya bagi 3 minit lagi saya bagi untuk fahamkan betul-betul. 3 minit lagi untuk fahamkan betul-betul. Sebab lepas ni kita nak tengok macam mana nak stopkan dia. Macam mana kita nak berhentikan bekalan. Perhatikan betul-betul lah. Kamu imagine, bayangkan macam mana pergerakan tu. Saya bagi 3 minit saja. Faiza, habis pukul apa Faiza? Kalau ikut pukul 12. Tapi kalau misalnya kita nak lanjut ke atas pelajar lah kot. Kalau nak lanjut boleh minta izin cikgu dia kot. Oh, kelas sampai 12 ke? Kalau ikut sampai pukul 12 yang ramai kan? 12.30 tu ada kelas pendidikan Islam. Jadi paling lewat kita boleh stop sampai pukul 12.30 lah kot. Terpulang atas Fitri lah kalau nak naik sambung PDPC PR ataupun nak kalau pelajar masih boleh bertahan, okey dia habiskan terpulang. Okey, boleh tahan kan? Saya sampai stop ni, jadi saya dah terangkan push button stop. Habislah. Next besok saya bawa barang sebenar. Kena nampak gambaran kat sini dulu. Okey, dia dalam 1.5 minit lagi. Ada soalan tak?
Just minute ni. Okey, cepat 3 minit. Okey, sekarang daripada sini settle. Kita dah berjaya onkan pilot lamp. Kita tekan start. Okey, kita tekan start saja. Kita tekan saja start. Kita dah berjaya onkan pilot lamp. Walaupun kita lepaskan push button start, dia tetap akan menyalakan pilot lamp. Sebab apa? Apabila saya ulang balik, apabila coil ini energize, berkendali, auxiliary ini akan jadi apa normally? Close. Yes, good. Auxiliary ini akan jadi normally close. Jadi push button sudah tidak diperlukan lagi. Dia dah mampu untuk hidup dengan sendiri. Nampak? Dia dah mampu untuk hidup dengan sendiri. Okey, sekarang saya nak hentikan lampu ini daripada menyala. Saya nak padam lampu ni. Apa kena buat? Mudah saja. Apa kena buat? Korang jawab. Tekan push button stop. Yes, mudah saja. Kamu tekan saja push button stop. Apa? Bila kita tekan push button stop, bila kamu tekan push button stop, bila kamu tekan dia akan terbuka macam ni, betul tak? Betul. Bila kamu tekan dia akan terbuka, dia akan memutuskan bekalan. So, auxiliary. So, bila bekalan dah terputus, coil ini akan berhenti berkendali, akan berhenti energize. Semua sesentuh di sini akan balik kepada kedudukan asal. Betul? Termasuklah auxiliary normally open, yang ini dia akan balik menjadi normally open. Okey, stop. Kalau putuskan, dia baliklah. Selesai. Untuk kendalian online. Kendalian. Okey. Alhamdulillah. Selesai tajuk online. DOL. Yang ni tadi Yang ni nanti tengok WIM. Buka WIM, tengok yang ni, tajuk yang ni. Direct online. Yang ni Dita Kawalan Talian Terus DOL nama dia. Yang ni. Dita Kawalan Talian Terus. Ni. Ni nama dia. Okey. Ni. Dita yang ni selesai. Okey. Alhamdulillah. Alright. Sebelum saya pas kamu pada cikgu kamu, kita akan ingat balik apa yang kita belajar, ulang balik apa yang kita belajar daripada awal tadi. Okey? Alright. First, kita belajar yang pertama. Okay. Yang pertama, kita mesti tahu kendalian push button. Ingat kendalian push button hanya ketika kita tekan sahaja. Semasa tekan sahaja. Dia punya okey, dia punya apa ni? Apa kita panggilnya? Formula dia berubah sesentuh push button hanya ketika kamu tekan. Okey, hanya semasa ditekan sahaja. Faham? Maksudnya dalam keadaan normally close, kamu tekan,
baru dia jadi normally open. Kamu lepas, dia akan balik kepada normally close. Kalau normally open, kamu tekan, dia akan jadi normally close. Kamu lepas, dia akan balik kepada normally open, balik kepada asalnya. So hint dia hanya semasa ditekan sahaja. Boleh? Okay, hanya semasa ditekan saja baru dia akan berubah. Okay, ini yang pertama. Okay, ingat ini yang pertama. Hafal yang ni. Okay, nombor 2, contactor. Okay, contactor dia ada 3 perkara. Nombor 1, dia ada coil. Nombor 2, dia ada sesentuh normally open dan tersentuh normally close. Okay, ingat. Coil, normally open, normally close. Normally open, normally close. Dia ada 3 perkara dekat sini. Dalam keadaan tak ada bekalan, dia ada 3 normally open yang utama, 1 normally open tambahan, 1 normally open, normally close tambahan. Dalam keadaan ada bekalan, semua ini akan berubah menjadi normally close. Yang ini akan menjadi normally open. Boleh? Kalau kamu boleh, kamu buat jadual tiada bekalan 3. Okey, buat jadual cantik nanti memudahkan kamu untuk ingat. Okey, saya ulang. Komponen dia ada 3, dia ada coil. Okey, dia ada 3 sesentuh utama, 2 sesentuh tambahan. Okey, normally open, normally open, normally close. Semasa tak ada bekalan. Inilah keadaan dia semasa tak ada bekalan. Tapi bila coil ini diberi bekalan, dia akan tarik semua ini menjadikan normally close, normally close, normally close, normally close, normally open. Dia akan ubah semuanya terbalik semasa dia ada bekalan. Ini perkara nombor 2 yang kamu kena hafal. Okey, dia ada coil, dia ada normally open, dia ada normally close, utama, tambahan. Okey, ingat yang ni. Ini nombor 2. Okey. Nombor 3 baru masuk lita dia. Okey, inilah baru masuk lita dia. Cuma nanti untuk akan datang mungkin Cikgu Anep akan terangkan, atau Cikgu Anep ke Cikgu Faizah kan, terangkan bahagian overload insya-Allah. Okey, bagaimana kendalian seluruh ni, bagaimana dia saling berkait antara stop dengan start, antara start dengan auxiliary, antara coil dengan auxiliary. Apa hubung kait start dengan coil dengan auxiliary? Ingat tu je. Apa hubung kait start dengan coil dengan auxiliary? Okey, jadi 2 nota di hadapan tadi dah menjawab soalan. Okey. Saya rasa okey, saya rasa setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan hari ini. Okey, tajuknya direct online. Okey, Lita talian terus. Okey, ada soalan? Ada sesiapa yang nak bagi soalan? Ada tak? Saya tutup Okey. Terbalik. Okey. Tekan ni je ni. Okey tak? Okey.
Okey, alhamdulillah saya tengok perkongsian saya hari ini taklah terlalu rumit untuk difahami. Okey, insya-Allah. Cuma dua perkara saya pesan tadi, iaitu kita kena kenal pasti kendalian komponen. Ingat komponen. Okey, yang tadi tu switch dan juga kontaktor. Ingat yang tu saja. Kalau kamu tahu, kita boleh ingat macam mana switch push button itu berkendali. Kita boleh ingat bagaimana kontaktor itu berkendali. InsyaAllah kamu boleh menjawab soalan dengan mudah, insyaAllah. Alhamdulillah. So kita pun dah berkudara selama lebih kurang 9:45, 10:45, 1 jam 30 minit lebih kurang. Alhamdulillah. Okey, kita pada cikgu. Okey. Cikgu Faizal, cikgu Muhammad. Boleh.